Yang jom cuba 1.1 siap tak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Okey, untuk sesi hari ini dengan masa yang rehat, cikgu cuma sebenarnya nak check, okey, latihan ataupun kerja rumah yang kita tinggalkan tempoh hari. Okey, jom cuba 1.1. Kalau tak silap saya dah bagi panduan dekat video yang saya record tempoh hari dan boleh rujuk kat sana. Cuma saya nak check hak dekat nombor 5. Dapat jawapan sama tak dengan yang saya bagi kat sini? Kena saya padam balik. Tadi saja nak test lah jawapannya tu. Okey. Kalau Muhammad Izzat dapat jawapan macam mana? Okey. Dapat macam mana? Muhammad Izzat boleh cakap tak sikit? Hak kotak pertama berapa jawapannya? Berapa jawapan dia? Okey, untuk nak dapatkan jawapan daripada rajah ni, mula-mula kita kena make sure nombor yang turun daripada sistem ni. So kalau kita tengok kat sini sebenarnya kalau bermula dengan nombor 16, dia bahagi 2. That's why dapat 8 dengan 8. So sampai yang kat bawah pula daripada 8 tu dia bahagi 2. That's why dapat 4. Jadi 8 bahagi 2, 4. Kemudian yang di sebelah kanan sekali ni dia dah tak ada bahagi 2. Nampak tak? Dia cuma ada 1 sahaja line anak panah. Jadi bermaksud dekat sini dia adalah masih lagi nombor 4. Okey. Yang sebelah kiri sekali ni pun sama. Dia tak ada bahagi 2, dia cuma ada 1 sahaja kat sini. That's why dia jadi 4. Yang 8 ni dapat dari mana? Ini adalah kombinasi balik daripada 4 dengan 4 yang belah kiri dengan belah kanan. That's why dia jadi 8. Itu dia tengok anak panah ni. Dia menuju, dia bercantum. Anak panah ni bercantum. That's why dapat 8. Bila turun kat bawah, anak panah dia pecah. Daripada nombor 8 ni, dia dah pecah. Nombor 8 dia dah pecah kiri dan kanan. Bermaksud di sini dia akan jadi 4. Dia akan jadi 4. Okey lah, boleh. Yang tempat nombor 4 ni, dia pecah 2, dia akan jadi 2, 2. So, untuk kotak yang paling kiri sekali ni, dia tak ada combine dengan mana-mana nombor. Hanya 2 sahaja. Jadi sebab itu jawapannya 2 untuk kotak paling kiri. Kotak yang kedua adalah kombinasi nombor 2 yang dapat daripada pecahan 4 tadi dan nombor 4 daripada pecahan nombor 8 tadi. Jadi 2 campur dengan 4. Jadi kotak yang kedua jawapannya 6. Tak keluar jawab lah. Okey, 6. Okey. Sama juga dengan kotak yang ketiga. Sebab dia datangnya daripada pecahan hak 8 tadi. 4, ada satu 4 kat sini. Dan satu lagi pecahan daripada nombor 4, dia pergi 2 kat sini. Okey, so dia juga akan jadi 6. Okey, kejap lah, ada seorang lagi masuk. Zul apa tadi? Okey, Zulfah Diana. Okey. Kita sedang membincangkan tajuk latihan jom cuba 1.1 lah. Okey, dan kotak yang paling kanan sekali oleh kerana 4 dia dah pecah kepada 2, jadi sebelah kiri dah pergi 2, sebelah kanan pun turun 2 dan dia tak ada combine dengan nombor yang lain. So nombor kotak pada kotak yang paling kanan sekalipun adalah 2. Okeylah. Allah. Okey. Boleh tak? Okey tak? Zulfah macam mana? Dapat jawapan sama tak macam yang saya bagi untuk soalan nombor 5? 2, 6, 6, 2. Okey ya? Okey. So seperti mana yang saya dah bagi arahan dekat grup tadi, untuk hari ni kita nak tengok contoh ataupun tengok teruslah latihan jom cuba 1.2 dan juga jom cuba 1.3. Sebenarnya saya tak bagi video ke apa ke untuk 1.2, 1.3 sebab sebenarnya dia punya explanation-nya adalah sama, iaitu kita nak menentukan suatu susunan nombor itu jujukan atau bukan. Jadi sebenarnya kita boleh tengok sama ada daripada nombor yang pertama, katakanlah kita ada nombor A. Allah, ada pen pula tu. Salah.
Okay, kita ada nombor pertama, B, C, D dan seterusnya. Okey, kita nak tengok bermula dari A menuju ke B ke C, dia sama ada darab suatu nombor ataupun tambah suatu nombor ataupun tolak ataupun bahagi suatu nombor. Okey nah. Contohnya kalau kita tengok untuk soalan 1A ni nah, untuk nombor 3 nak jadi 18, kita ada dua cara lah. Sama ada nombor 3 itu kita darab 6 ataupun 3 itu kita tambah berapa dapat 18? Kita tambah 15. Jadi untuk dari nombor 3 nak jadi 18 sama ada 3 darab 6 ataupun 3 tambah 15. Jadi katakanlah darab 6, kita tengok pula perubahan dari nombor 18 untuk nak jadi nombor yang seterusnya iaitu 33. Nombor 33. Okey. 18 nak jadi 33, dia darab 6 atau tambah 15 ataupun dua-duanya bukan. Kita tengok. Kalau darab 6 memang salah. Okey, kalau kita kata darab 6 memang salah. Boleh tak? Sebab 18 darab 6 dapat banyak ni. Dapat 6 kali 8, 48, 6, dah jadi 100 lebih lah. Okey, jadi salah kalau darab 6. Tapi kita cuba tengok cara yang kedua, tambah 15. 18 tambah 15. Dapat tak 33? So, dapat kan? So, dapat kan? Jadi, kemungkinan jujukannya adalah, polanya adalah daripada nombor 3 tambah 15 dapat 18. 18 tambah 15 dapat 33. Okey, dan kita cek satu lagi. Okey, kita ada satu lagi iaitu 33. Kalau kita tambah 15 dapat dah 48. Dapat kan? Dapat kan? So dapat 48. Jadi soalan 1A susunan nombor ini adalah jujukan. Iaitu dia bertambah. Setiap kali nombor itu berubah, dia adalah pertambahan 15. Nampak tak? Nampak tak? Ay, senyap je. Responlah sikit. Zulfa Diana ke Muhammad Izzat? Nampak tak? Kau buka gadget je, buka handset je. Orangnya tak ada. Okey? Okey, sama juga hal lain. Okey? Untuk nak test, saya bagi contoh nombor 1 dengan satu lagi. Mana ni kita ambil? Okey, katakanlah saya ambil contoh F. Okey, katakanlah saya ambil contoh F. Okey? Kita tengok contoh F. Allah Akbar. Daripada negatif 0.32, okey, untuk nak jadi 0.16, dia sama ada, dia bahagi 2, okey nah, sama ada ni untuk 0.32 nak bagi dapat 0.16, dia sama ada bahagi 2 ataupun tolak 0.16. Okey. Okey, nampak Okey. Kalau kita kata bahagi 2, 0.32 dapat 0.16. Bahagi 2 lagi kat sini, dapat 0.8. Betul? Bahagi 2 lagi, dapat 0.4. Betul? So kita nampak pola dia kat sini. Ini adalah bahagi 2. So ia juga adalah satu jujukan. Tapi kalau kita kata tolak 0.16, dia hanya betul untuk yang pertama ni saja. Okey, kalau kita daripada 0.16 dah dapat 0.16, tolak lagi 0.16, okey, dia dah jadi salah dah. Okey, sorry, ini bukan tolak ni tambah, sorry. Tambah 0.16 baru jadi negatif 0.16. Dan kalau kita tambah lagi 0.16, okey, 0.16 negatif 0.16, kalau tambah 0.16 dia dah jadi kosong nombor seterusnya sepatutnya kosong. Jadi salah. Jadi pola yang bawah ni salah. Okey, pola yang bawah salah. Yang betulnya adalah polanya bahagi 2 dan ia adalah satu jujukan. Boleh. So, hak lain pun samalah. Kalau pelajar-pelajar nak menentukannya, kita buat macam tu. Jadi saya bagi contoh 2 je. Okey, tolong lengkapkan hak lain lah. B, C, D, E. So A dengan F saya dah tunjukkan contoh. Okey.
Untuk seterusnya, soalan nombor 2 pun mudah juga. Okey. Kita kena tengok macam mana nombor 34 nak jadi 28. 34 besar, 28 kecil. Confirm 34 kena tolak suatu nombor. Okey. Kalau awak tak boleh nak corak, awak buat dulu. 34 tolak 28. Iaitu bersamaan dengan 6. Ataupun kalau awak dah memang nampak dah okey, awak boleh buat kat sini untuk 34 nak jadi 28 tolak 6. 28 nak dapat nombor seterusnya tolak lagi 6. Okey. Katakanlah 28 tolak 6 dapat berapa kat sini? Tolak 6, 28 tolak 6, 22. 22 tolak lagi 6 dapat 16. 16 tolak lagi 6 dapat 10. 10 tolak 6 dapat 4 yang terakhirnya. Ini sebetulnya ini bukan 9, sorry. Nombor 4. Allah. Zat. Nombor 4. Okay. So, lengkapkan jujukan. Itulah. Yang penting awak tengok dulu dia punya pola. Sama ada menaik atau menurun dan sebagainya. Okey. Okay. Contohnya kita seterusnya, kita ambil hak E pula. Okey. Daripada 0.2 nak jadi 2.4. Okey. 0.2 nak jadi 2.4. Okey. Apa yang kita perlu buat? 0.2 nak jadi 2.4. Nak jadi 2.4. Okey. Siapa yang tahu macam mana pola dia? Nak tambah 2.2 dia sama ada tambah. Okey, tapi hak ni salah sebenarnya. Dia bukan Allah. Tambah 2.2 ataupun kita ada satu lagi darab 12. 0.2 darab 12 dapat 2.4. 0.2 tambah 2.2 dapat 2.4 juga. Tapi kalau kita tengok dekat sini, okey. Kita tengok dekat sini dia punya nombor ni selepas 2.4 dia jadi 28.8. Betul ya? 0.2 darab 12. Dekat lah. Betul. 0.2 darab 12 jadi 2.4. Sama dengan darab lagi 12. Okey, betul. Okey, lepas tu kalau kita check 0.2 darab 12 dapat 2.4. Dan kita check lagi satu, 2.4 ni darab juga 12, dapat 28.8. Jadi nak dapat nombor yang kotak seterusnya, kita ambil lah 28.8 darab juga 12. Iaitu nombor besar. Nombor besar lah 345.6. Okey lah. Kalau awak ada kalkulator, hak ni darab lagi 12 untuk dapat nombor pada kotak seterusnya. Okey, so benda ni yang pentingnya adalah awak dapatkan dia punya pola. Okey lah. Dan benda ni awak kena try. Ingatlah, untuk nak dapatkan pola, dia tak semestinya tambah ataupun tolak sajalah. Dia ada keempat-empat ni. Tambah boleh, tolak boleh, darab boleh, bahagi pun boleh. Okey, dapatkan pola dia, baru kita jawab untuk yang lainnya. Okey, masa tak panjang dah. Satu lagi, latihan jom cuba 1/3. Okey, saya akan tunjuk sikit-sikit je contoh. Aduh, mana ni? Okey, ni. Okey. Oops. Tentukan, okey, nombor 1, jom cuba 1/3. Soalan dia minta tentukan pola jujukan nombor menggunakan perkataan. Okey, boleh rujuk kat sini sikit. Dekat atas ni pun ada. Kalau gunakan nombor, kita just tulis nombor. Mana tadi? Ni kat sini. Contoh 9 kat sini. Okey. Kalau soalan minta guna nombor, maka untuk menyatakan pola tu kita just tulis nombor. Tambah 8, tolak 8, darab 8 atau bahagi 8 atau whatever lah. Kita just tulis nombornya. Kalau soalan kata nak menggunakan perkataan, kita kena tulis.
menambah 8 kepada nombor sebelumnya, menolak 8 kepada nombor sebelumnya, darab 8, bahagi 8 ataupun nombor-nombor yang tertentu lah. So ini adalah merupakan dalam bentuk perkataan. Okey. Untuk ungkapan algebra, ni hak susah sikit. Ni kejap lagi saya terangkan. Kita cuba dulu hak untuk dua perkara tersebut, perkara di atas saja tu. Nombor dengan perkataan je dulu. Okey, nombor dengan perkataan dulu. Okey, draw. Untuk menggunakan perkataan ni, okey, contohnya ni, 4 nak dapat 12 darab 3. 12 darab 3 jadi 36. Jadi kalau menentukan pola jujukan nombor menggunakan perkataan, okey, kita tak boleh buat apa? Darab 3 lah. Kena tulis. Allah. Okey, kita kena tulis iaitu mendarab. Ni ada teks. Senang. Okey, jadi hak A ni kita akan tulis okey. Darab 3 kepada nombor sebelumnya. Macam tu cara menjawabnya. Okey. Boleh Okey. Yang ini pula B. Contoh yang B. Okey, 256 nak jadi 128. Okey, ini yang kena perlu latihan ni, practice make perfect. Kalau yang dah biasa tengok dia punya bentuk nombor ni, okey, kalau tengok hak besar mungkin susah, awak tengok belah kanan. Daripada 16 nak jadi 32, 16 nak jadi 32 darab 2. Ataupun kalau 32 nak jadi 16 bahagi 2. Sama juga 64 nak dapat 32 bahagi 2. Jadi maksudnya daripada kiri ke kanan untuk nak dapatkan nombor ke sebelah kanan dan seterusnya, nombor hak belah kiri bahagi 2. Jadi kita punya ayat dalam bentuk perkataannya adalah nombor sebelumnya bahagi 2. Boleh dah? Betul lah kan contohnya. Dah terbagi jawapan kat kedua-dua soalan dah tu. Nombor sebelumnya bahagi 2. Okey. Yang kedua dengan yang ketiga, nombor 2 algebra biarkan dulu. Hitung sebutan ke-7 dan ke-11. Okey. Kita buat yang nombor 2 yang ungkapan algebra. Saya nak ambil hak mana ni? Sekejap. Okey. Untuk ungkapan algebra ni, dia bunyi algebra adalah bila kita ada letak satu unknown ataupun yang diwakilkan, kalau awak tengok dalam penulisan tu dia wakilkan dengan huruf N. Okey, kalau awak nampak kat sini, okey, contoh yang dia bagi kat sini, daripada nombor 1 jadi nombor 9, dia kena tambah 8. 9 nak jadi 17, dia kena tambah 8. Dah berapa kali tambah 8 kat sini? Dah 2 kali tambah. Maksudnya daripada 9 nak jadi 17, ada 2 kali tambah 8. Ni siapa baru masuk dan nak habis waktu dah. Zain. Okey. 2 kali tambah. Ada 2 kali tambah 8. Maksudnya baru dapat 17. Jadi kat sini pun nampak tak? Dia buat 2 kali 8. 1 tambah 8 ada 2 kali. Okey, untuk nak dapat 25, kalau sampai ke 25, awak tengok, okey, ada 3 kali 8. Baru dapat 25 dan seterusnya lah 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 ni dia nombor hak 0, 1, 2, 3, 4 ni diwakilkan dengan huruf N. Okey, diwakilkan dengan huruf N. Okey, jadi maksudnya 8 tu berapa kali? Kalau hak nombor pertama ni dia ada sekali saja. Masa nombor 1 tak ada 8 langsung. Sebab tu kosong. 8 tu kosong, tak ada. Waktu nak dapat 9, 8 tu ada sekali. So 8 darab 1. Okay, jadi kita cuba aplikasikan dengan sikit latihan kat bawah. Okay, sebelum nak masuk kelas lain. Okay, cuba awak tengok kat sini. Dia bermula dengan nombor 2. Okay, kita tengok hak A. Dia bermula dengan nombor 2. Okay. Bila nombor 2 nak jadi nombor 4, dia kena tambah. Kita buatlah dulu. Allah tak. Dia tambah 4.
Start dah. Okay. Okay. Dia ada tambah 4. Berapa kali dia tambah? Tambah 4 silap, bukan tambah 4 ni. 2 nak jadi 4 dia kena tambah. Sorry. 2 nak jadi 4 dia kena tambah 2 je. Okay. So berapa kali dia tambah 2 untuk jadi 4? Sekali sahaja. Maksudnya sekali sahaja. Sekali sahaja. Tapi masa nak jadi 8, okey, 2 ni, okey, 2 dia kena apa? Macam ni bukan tambah ni, dia kena darab ni, silap-silap, sorry. Aduh. Okey, dia kena darab. Okey. Kena 2 darab 2 sekali jadi 4. Kalau nak jadi 8, dia kena darab 4. Iaitu Allahuakbar. 2 darab 2 ada 2 kali baru jadi 8. Jadi kat sini nombor masih lagi kekal, iaitu nombor 2 masih hak pertama, nombor pertama ni masih kekal. Okey, hak dia darab ni 2 tetap sama, tapi hak nombor dalam kurungan berubah. Agak-agaknya kalau nak jadi 16, 2 darab 2 darab 2, berapa kali ada 2? 3 kali. Okey, saya tengok dah. So 2 kali 3 macam tak penuh ni. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 darab 2, 16. 2 kali 2. Betul lah. Alah. 2 kali 2. 4. 4 kali 2, 8. 2 kali, kalau 3, dia kena 2 kali 4. Ni tak kena sikit ni. Okey. Jadi kita PIV dulu. Masa pun dah ni. Saya semak lain yang ni. Okey, saya semak lain yang ni. Okey, tapi rasanya untuk 1.2 pelajar-pelajar boleh buat dengan jom cuba 1.3 untuk nombor 1 AB. Untuk nombor 2 ni kejap dah kita KIV dulu Ustaz, dah tengok dia macam ada something wrong kat sini. Okey. Jangan lupa tulis nama dekat private chat tanda kehadiran sesi. Tapi itulah dah terkeluar seorang. So ada Muhammad Izzat, Zain dengan tadi siapa seorang tadi? Izzat tadi? Zulfah kalau tak silap tadi. Tolong tulis kehadiran kat sini dekat ruangan chat lah. Okey. Selesai. InsyaAllah untuk yang hak algebra tadi saya kita buat ni. Okey. Dah tulis nama, boleh left Google Meet untuk masuk kelas yang seterusnya.